Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Katiana Azman, dalam Hello Doktor. Kesihatan jantung kanak-kanak. Itulah topik yang akan saya bincangkan selama sejam bersama tetamu jemputan hari ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan dan pendapat yang ingin dikongsikan, sila hubungi kami di talian 03 7726 1603 atau di poster Hello Doktor di laman media sosial TV3. Berbalik kepada topik kita hari ini, iaitu jantung adalah organ paling penting di mana ia berfungsi untuk mengepam darah yang membawa oksigen dan nutrien kepada semua organ serta anggota badan. Masalah jantung dalam kalangan anak kecil pula perlu dipandang serius supaya rawatan awal dapat dilakukan tanpa mengganggu pembesaran mereka. Dengan itu, saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan Hello Doktor pada hari ini, iaitu Dr. Heng Liang Chu selaku pakar perunding kanan pediatrik kardiologi Jabatan Pediatrik di Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk penjelasan lebih lanjut. Terima kasih doktor kerana bersama kami pada hari Ahad terutamanya. Yes. Kan? Okey doktor, tanpa melengahkan masa lagi, soalan yang pertama kita ingin tanyakan, apakah antara masalah jantung yang mungkin berlaku kepada kanak-kanak? Pada amnya, masalah jantung kanak-kanak boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jenis congenital, di mana bayi dilahirkan dengan jantung yang bermasalah, seperti jantung berlubang, injap jantung atau saluran darah jantung yang sempit, atau saluran darah tidak tertutup, atau sesuatu injap atau bilik jantung yang tiada. So ini masalah yang daripada lahir, ya? Ya, secara congenital. Dan jenis yang bukan congenital adalah seperti penyakit jantung rheumatik akibat sakit kerongkong yang disebabkan oleh kuman Streptococcus, penyakit Kawasaki atau penyakit otot jantung. Kanak-kanak ini dilahirkan dengan jantung yang normal, dan akibat penyakit ini jantungnya akan menjadi bermasalah. Okey. So ada dua jenis atau dua kategori yang berlainan masalahnya. Kepada ibu bapa yang di luar sana, doktor, apakah atau bagaimanakah cara-cara mungkin ibu bapa boleh kenal pasti sama ada ia masalah jantung congenital atau sesuatu yang disebabkan jangkitan? Untuk ibu bapa, kanak-kanak yang telah dilahirkan, sebahagian besar kanak-kanak ini tak ada tanda-tanda apa. Ini selalunya masalah jantungnya tidak teruk sangat. Tanda-tanda masalah jantung congenital itu tergantung kepada jenis dia dan keterukan masalah jantung. Secara amnya ada dua jenis yang biru. Yang satu jenis yang biru kerana kekurangan oksigen dalam darah, atau yang tak biru, yang jenis kedua. Untuk jantung yang biru, ibu bapa boleh nampak anak-anak akan jadi biru, terutamanya mula-mula semasa anak-anak menangis. Untuk jenis jantung yang tak biru, selalunya kanak-kanak ini boleh ada tanda-tanda seperti kegagalan jantung, dan kanak-kanak ini menjadi susah nafas, pernafasan yang cepat, yang dia perlu masa menyusu, menggunakan masa yang lama untuk menyusu. Kanak-kanak lebih besar akan merasa mudah letih semasa main atau menyusu. Dan tumbuh serang kanak-kanak ini pun akan jadi lambat. Nah, untuk bayi-bayi, mereka juga boleh kerap dapat jangkitan kuman paru-paru. Untuk masalah jantung yang tak serius, selalunya tak ada gejala-gejala apa. So, hanya dengan peperiksaan doktor sahaja boleh terdengar bunyi jantung luar biasa. Itu yang boleh dikesan. So ada setengah tu yang mungkin ada tanda yang agak ketara yang boleh kita lihat seperti doktor cakap tadi tu, mungkin kebiruan atau penat atau benda macam tu. Tapi ada juga yang dalam keadaan yang kurang serius, di mana cuma dengan examination daripada doktor, di mana kita boleh kenal pasti sama ada masalah itu ada ke tidak. So doktor, adakah mempunyai faktor yang tertentu yang menyumbang kepada masalah ini? Untuk masalah jantung congenital, punca penyakit jantung ini masih tidak dapat ditentukan secara spesifik
kerana disebabkan pelbagai faktor, antaranya faktor genetik yang bayi yang bersindrom seperti Down syndrome atau ibu mendapat jangkitan semasa mengandung seperti rubella. Rubella ini boleh dicegah dengan vaksin. Okey. Atau pendedahan janin semasa mengandung tu kepada ubat yang ibu makan, alkohol, arak, rokok atau ibu bapa yang kencing manis. Kalau darah gula dia tinggi, dia menjadi satu faktor yang boleh menyebabkan jantung bermasalah kongenital. Okey. So sesuatu yang mungkin daripada segi keturunan, so genetically, atau kalau ibu tu telah expose kandungan tu kepada, seperti doktor cakap tu, alkohol atau drug, atau mungkin jika ibu sendiri tu sakit pada ketika mengandung, itu boleh contribute. Okey. So untuk penyakit yang bukan kongenital macam penyakit jantung rheumatik, dia adalah sebab sakit kerongkong oleh kuman Streptococcus. So sebab ada setengah manusia bila dia ada berisiko genetik untuk mendapatkan rheumatik jantung bila terdapat sakit kerongkong Streptococcus. So untuk semua kanak-kanak yang dapat sakit kerongkong sebab Streptococcus, rawatan ubat dia senang saja, iaitu ubat penicillin yang senang kita dapat. Okey. So dia punya treatment agak senang kita sampai. Treatment dia penicillin. Kalau Streptococcus dihapuskan di kerongkong, then risiko dapat penyakit rheumatik jantung tu mengurang. Okey, alright. Baiklah, selepas ini kita akan membincangkan mengenai jenis-jenis sakit jantung yang biasanya dialami oleh kanak-kanak. Tetapi sebelum itu, apa kata kita berehat seketika dan sekembalinya nanti kami akan berbincang dengan lebih lanjut mengenai masalah ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami kembali selepas ini. Tahukah anda bahawa simptom-simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada bersamaan seperti demam panas, keletihan dan sakit badan. Namun jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan muntah. Bersama melawan denggi. Kuasa di tangan anda. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Hello Doktor. Sebelum kita kembali ke perbincangan kita hari ini, terlebih dahulu kita akan tengok statistik yang kita baru terima daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai jangkitan COVID-19. Tertera di kaca TV anda, kita telah mendapat maklumat terdapat 150 kes baru membawa jumlah kes aktif kepada 950 kes. Terdapat 50 kes sembuh baru membawa jumlah kepada 9,835 kes dan malangnya terdapat 1 kematian baru membawa jumlah kematian kepada 134 kes. Ini menunjukkan yang kita masih sebagai satu komuniti dan satu rakyat kena tetap peka dan mengikuti guideline yang diberi daripada Kementerian Kesihatan supaya kita dapat mengelakkan penularan wabak virus COVID-19. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah pun berbincang mengenai tanda-tanda dan faktor yang mungkin menyumbang kepada masalah jantung kanak-kanak. Untuk segmen kali ini kita akan bincang dengan lebih terperinci mengenai jenis-jenis sakit jantung. Ada setengah ibu bapa mungkin tidak sedar bahawa anak mereka mempunyai masalah jantung sehinggakan ibu bapa sendiri berasa panik dan menganggap anak mereka tidak boleh hidup lama. Soalan kita kembali kepada Dr. Hang yang bersama kami lagi. Doktor, mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai masalah jantung berlubang atau hole in the heart yang kita selalu dengar. Mungkin doktor boleh beri sedikit maklumat mengenai itu. Yes, Yana. Masalah jantung berlubang adalah jenis masalah jantung kongenital yang paling kerap kita temui. Okey. Jika lubang tu besar, dia akan menyebabkan lebih banyak darah mengalir ke paru-paru. Dan ini boleh menyebabkan jantung menjadi bengkak dan anak-anak itu menjadi kerap nafas cepat dan susah bernafas dengan lekuk di dada dan menyusu dengan lama. So sebab tu tumbuh besaran dia akan get affected. Dia akan berat badan dia tak akan naik dengan kadar yang normal.
So kalau selalunya rawatan dia kita akan bagi ubat untuk kanak-kanak ini. Tetapi kalau rawatan ubat tidak boleh berkontrol tanda-tanda ni semua, dan artinya bayi kanak-kanak ini perlukan intervensi atau pembedahan jantung untuk tutupkan lubang itu. Okey, so secara keseluruhannya ia merupakan sesuatu yang boleh dirawati dengan ubat kalau ia sesuatu yang mungkin tidak terlalu serius. Yes. Tetapi kalau ubat is not functioning atau tak berfungsi dengan secukupnya, ada kemungkinan yang anak-anak tersebut perlu menjalankan pembedahan untuk rectify the problem. Okey, so seperti mana doktor cakap tadi tu, tanda-tanda untuk ibu bapa ada mungkin seperti doktor cakap, jantung mereka akan bengkak yang akan menyebabkan mereka sesak nafas ya doktor. So mungkin susah untuk bernafas, macam asma macam itulah dia punya symptoms ke? Selalu dia pernafasan akan jadi cepat, Okey. dan dia kesesakan nafas tu ibu boleh nampak dada anak itu cengkuk. Okey. So macam dekat lekuk dekat bawah ni. Okey. So kalau bayi itu menyusu, dia akan ambil lebih lama masa untuk menyusu, dan kesesakan nafas dia akan jadi lebih teruk. Okey. So kalau macam tu doktor cakap ni, kalau dari segi menyusu, so ia merupakan sesuatu yang kita boleh lihat daripada infancy, daripada umur yang kecil. Selalunya kegagalan jantung sebab lubang dia akan berlaku semasa bayi berumur 3 atau 4 bulan. Okey, Dan so bayi kecil ini lagi. juga akan berpeluh dengan lebih semasa menyusu. Okey. So itu pun satu tanda kegagalan jantung juga. Okey, so sesuatu yang tidak perlu tunggu sehingga anak kita besar dah masuk sekolah macam tu, tapi 3-4 bulan dah boleh nampak simptom-simptomnya jika ada. So adalah penting untuk ibu bapa memberi rawatan, jumpa doktor untuk cek supaya sebab mengapa bayi itu bernafas dengan cepat boleh dikesan. Okey. Doktor, adakah ia sesuatu yang boleh dikesan sebelum bayi itu lahir, so melalui ultrasound atau boleh doktor? Sebahagian besar masalah jantung congenital tu boleh dikesan melalui imbasan ultrasound. Okey. Kita panggil fetal echo. Ya. Untuk periksa struktur jantung. Okey. So sebahagian besar penyakit congenital masalah jantung ni boleh dikesan melalui ultrasound fetal echo. Okey. So never too early kita boleh get the test done melalui the ultrasound. Semasa janin dibentuk, jantung akan dibentuk agak-agak 16 minggu kehamilan. So fetal echo tu boleh dibuat semasa 18 minggu dan ke atas. Okey. So window yang baik untuk tengok jantung janin melalui fetal echo adalah 16 atau 18 minggu hingga 24 minggu. Okey. Jika kehamilan dah advance, air amniotic fluid itu dah kurang, so susah nak tengok tu. Okey. Alright, doktor, kalau kita boleh tanya sikit lagi mengenai masalah salur darah tersumbat bagi kanak-kanak. Doktor, ada apa-apa yang ingin tambah ke? Saluran darah jantung boleh tersumbat sebagai satu jenis masalah congenital juga. Yang saluran darah yang terlibat itu saluran darah besar dari jantung yang hantar pemakanan dan oksigen ke badan, ke seluruh badan kita. So, itu dipanggil coarctation of aorta. Okey. Dia berbeza sedikit dari saluran darah sempit atau sumbat yang terjadi di orang dewasa, yang di mana saluran darah yang sumbat itu adalah jenis coronary artery. So, arteri yang hantar pemakanan dan oksigen ke otot jantung. So, itu lain jenis saluran darah yang terlibat dan mekanisme dia pun lain. Okey. So ia sesuatu orang dewasa yang menunjukkan masalah saluran darah yang tersempit, adakah ia disebabkan masalah yang congenital atau just lifestyle? Sebab doktor kata dia berbeza kan? Yes. Selalunya kalau dewasa dapat macam heart attack kan? So sebab saluran darah coronary artery yang tersumbat. So ini sejenis penyakit gaya hidup yang kurang sihat lah. So tak semestinya sebab congenital ya doktor. Dia selalu tak congenital. Selalunya saluran darah itu
sempit sebab ada deposisi lemak dalam disebabkan cara gaya hidup makanan kita dengan kekurangan exercise and things like that. And the other issue is sekarang ni warga Malaysia ni ramai yang overweight or obese. Overweight or obesity menjadi masalah yang besar dan dia akan menyebabkan penyakit kardiovaskular. So itu penyakit jantung. So melalui obesity kita sebabkan darah tinggi atau kencing manis atau kolesterol yang tinggi, dia boleh menyebabkan saluran darah koronari sumbat. So itu selalunya berlaku pada orang dewasa. Tapi punca dia boleh berlaku semasa kanak-kanak lagi. Okay. So never too early to take care of what we're doing with our lifestyle. Yes. It must start. Dia mesti bermula semasa kehamilan. So yang penting 1,000, the first 1,000 days. So 1,000 days of human life, artinya masa janin dibentuk sampai agak-agak 2 tahun lebih lah. So itu 1,000 hari yang pertama kehidupan seseorang manusia. Itu jangka masa yang penting. Okey, doktor. Terima kasih, doktor, for that. Okey, episod kali ini adalah agak berbeza kerana saya tidak mengacara keseorangan. Saya akan ditemani oleh rakan setugas saya yang berlintas langsung dari dataran Sri Pentas. Ada sesuatu yang menarik ingin dikongsikan bersama anda. Oleh itu, saya serahkan kepada Fatin Hamimah yang telah bersedia sekarang ini. Silakan. Terima kasih rakan setugas di studio bersempena dengan Bulan Jantung Sedunia untuk ulang tahun 20 Walk a Mile. Nestle Omega Plus hari ini memperkenalkan Walk a Million Miles 2020 yang mana ini julung kali diadakan secara virtual. Dan saya ingin menjemput Puan Lam Pui Yi iaitu selaku Pegawai Eksekutif Perniagaan Unit Perniagaan Susu Nestle Malaysia Berhad. Apa khabar Puan Lam? Khabar baik, apa khabar? Baik, sihat. Okey, Puan Lam mungkin boleh perincikan mengenai acara kita hari ini. Okay. Acara Nestle Omega Plus Walk a Million Miles dilancarkan dengan tujuan untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk berjalan kaki tiap-tiap hari, ya, sebagai rutin penjagaan jantung. So tahun ini sempena Bulan Jantung Sedunia, acara ini dijalankan secara virtual untuk kali pertama supaya rakyat Malaysia di seluruh negara, tidak kira di mana mereka berada, dapat menyertai acara ini sepanjang bulan September. Maklumat kami adalah untuk mencapai 1 juta batu secara kolektif bersama semua rakyat di Malaysia. So apabila kami mencapai sasaran ini, kami akan menyumbangkan RM100,000 kepada Yayasan Jantung Malaysia dan Yayasan Institut Jantung Negara untuk pesakit-pesakit jantung yang memerlukan bantuan. Baik, terima kasih Puan Lam. Baik penonton, sebenarnya sebentar tadi telah berlangsung majlis pelancaran Walk Million Miles 2020. Apa kata kita saksikan sedutan itu? Where are we at the moment? We are getting close. How close? But not there yet. We need many more miles. We are at 807,505. Wow! There you are, 807,505. I'm very, very impressed with the way the event went. It was very well done, very lively, very fun sort of event. And I think this Walk a Million Miles is quite a super way to get people out of their houses and start moving towards a cause like this. It's very well done. Nestle Omega Plus and the Heart Foundation Malaysia has formed a partnership to make the people aware as the causes of heart disease and what preventive measures can be taken, right? And for this purpose, we've organized many activities. And Walk a Mile, right, for a healthy heart, and a Million Miles Walk is one of the activities. They have committed to donate $100,000 to the Heart Foundation Malaysia
and Heart Institute. We have been organizing this activity for the last 20 years, and thousands of people have taken part in it. And in the process of taking part in this Walk a Mile for a Healthy Heart, the people become aware of healthy heart living. Itu dia tadi antara kemeriahan majlis pelancaran yang berlangsung sebentar tadi. Tapi sebelum itu, penonton di rumah, kami nak berehat seketika kerana banyak lagi aktiviti yang akan kami kongsikan selepas ini. Jumpa lagi. Kembali lagi dalam Hello Doktor, kami telah berbincang dengan mendalam mengenai tanda-tanda, punca dan jenis-jenis sakit jantung. Untuk segmen kali ini, saya ingin bertanyakan kepada doktor sendiri rawatan yang diberikan kepada anak yang menghidap penyakit jantung. Okey, baiklah doktor. Dan pada segmen yang awalnya, doktor telah menyentuh sikit mengenai ubat dan juga pembedahan. Apakah rawatan yang boleh dijalankan untuk mengatasi masalah penyakit jantung dengan kanak-kanak? Penyakit jantung kanak-kanak, masalah jantung kanak-kanak congenital boleh dibahagikan ke beberapa jenis. Yang kritikal tu bayi akan dilahirkan dan masalah jantung ini akan sangat berbahaya kepada bayi-bayi ini dan rawatan perlu diberi dengan secepat mungkin. So kalau dia jenis masalah jantung yang biru, bayi ini akan menjadi biru dalam jangka masa beberapa jam atau 1-2 hari. So untuk jenis penyakit masalah jantung kritikal ni, rawatan mula-mulanya adalah untuk beri rawatan ubat supaya jantung tu boleh terus berfungsi. Ubat yang selalu kita bagi adalah ubat IV Prostin. Lepas tu saluran darah akan tidak tertutup supaya bayi boleh hidup. Lepas tu pembedahan atau prosedur intervensi kateter perlu dilakukan supaya jantung itu boleh berfungsi dan berkesan. So itu penyakit masalah jantung congenital yang kritikal. So untuk yang serius macam lubang besar atau sumbat injap yang sederhana teruk, so jenis masalah ni macam jantung berlubang, so operation perlu dilakukan untuk tutupkan lubang. So sekarang ni ada beberapa masalah jantung congenital yang boleh dirawat melalui prosedur kateter. Artinya masuk tube melalui celah kaki dan hantar device untuk tutupkan lubang macam AST ke VST atau saluran yang tak tertutup macam PDA. So masalah yang lubang yang sesuai boleh ditutup dengan device. So tak semestinya ia pembedahan yang seperti mana kita tengok di kaca TV tadi tu, di mana patient atau kanak-kanak tersebut akan dibedah di dada. Ada juga prosedur yang what we call less invasive procedures. Yang gunakan tube. Tetapi ada sebahagian besar masalah congenital jantung ni dia tidak perlu rawatan. Macam jantung yang berlubang, kalau lubang dia kecil, dia boleh tutup sendiri. So hanya pesakit ni hanya perlukan pemerhatian dan tinjauan supaya tak ada komplikasi berlaku dan kita tunggu saja untuk lubang ni tutup sendiri. And cara untuk mengenal pasti option yang mana yang lebih baik untuk anak-anak tersebut, doktor akan lakukan observation dalam jangka masa yang lama ke, melalui interview dengan parents ke, macam mana selalu doktor akan kenal pasti macam tu? Untuk masalah yang kritikal tu memang kita kena buat rawatan dengan cepat. Yang serius tu selalunya kita tak boleh tunggu lama. So jangka masa lebih-lebih pun beberapa bulan dan jangka masa dalam 1 tahun selalunya intervensi atau operation jantung perlu dilakukan. So semasa tu kita akan pantau keadaan jantung. Kalau kata jantung berlubang, kita bagi ubat makan supaya baby itu boleh besar dengan biasa dan kurang penat. So kalau rawatan ubat tak berkesan dan komplikasi berlaku macam tekanan paru-paru naik, then kita kena hantar pesakit itu untuk pembedahan jantung untuk tutupkan lubang.
So macam mana kita nak pantau, kita akan tengok keadaan fizikal pesakit dan juga pantau melalui pemeriksaan ekor jantung. Okey. Alright, so doktor tadi untuk mengulang lagi kan kepada semua penonton di luar sana, doktor kata ada juga yang kita pakai ubat dahulu atau IV medication. Yang keduanya kalau kita boleh memakai catheter ya doktor, itu tube daripada kaki kan doktor. And then terakhirnya adalah pembedahan jika perlu. Dan doktor juga telah komen tadi yang jika lubang terdapat lubang tu yang tidak terlalu besar, ada kemungkinan yang ia boleh menutup secara sendiri. Yes. Okay, Yes. alright. Ada is there any advice atau ada apa-apa yang kepada mungkin ibu bapa yang telah diberitahu bahawa anak mereka ada jantung berlubang yang kecil, adakah terdapat apa-apa lifestyle atau anything yang mereka boleh buat untuk menggalakkan for it to close on its own? Tak ada. Just wait and see. Kita tak ada control. Okay. Just wait and see. Wait and see. Okay, so apakah komplikasi doktor yang mungkin berlaku jika rawatan yang sempurna tidak diberikan? Kita ambil contoh jantung berlubang. So kalau lubang tu besar dan perlu untuk ditutup secara catheter atau operation dan tidak dijalankan, so paru-paru akan dapat pengaliran darah yang lebih dan paru-paru akan jadi rosak. Ini akan menyebabkan tekanan paru-paru meningkat. So kalau tekanan paru-paru meningkat, then jantung akan jadi semakin bengkak. So lama-kelamaan tekanan paru-paru akan jadi sangat tinggi dan lubang itu tidak akan sesuai untuk ditutupkan lagi. So kalau itu terjadi, then jantung akan menjadi gagal lagi. Menjadi lebih kritikal keadaannya. So kadang macam tu kita tak boleh merawat lagi lah. Hanya tak boleh berbuat operation atau tutupkan lubang, hanya boleh dirawat dengan ubat. Okey. Baiklah doktor, sebelum kita sambung dengan topik perbincangan kita, memang hangat, ada banyak benda yang kita nak bincangkan hari ini. Nampaknya rakan setugas saya sedang asyik bersenam aerobik di luar sana. Kabarnya ia berlangsung non-stop dah selama 10 minit. Kepada penonton di rumah, bolehlah ikuti aktiviti bersenam yang diketuai oleh pelakon terkenal tanah air iaitu Sharifah Sakinah. Silakan Fatin. Alright, 10 more seconds. Fast jog. Fast jog. Fast jog. 10 seconds, 15 seconds. So 15 seconds fast jog. Okay? If tak larat, just keep it on slow jog. But if you guys can do it, fast jog. But me, I'm gonna speed up my pace in 5, 4, 3. Don't follow. 2, 1. And slow jog back. Keep on breathing. Now you can see. Pump up your heart rate. It's good for the blood circulation. All right. Whew. You want to do the slow jog again? All right. We're going to start with the warm up. Slow jog to the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To the right. 1, 2, 3, 4. Clap. Clap. Boring. Clap. 7, 8. And front. 1, 2, 3, 4, 5. Chest up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just warm up, huh? And right leg, chest up, chest up, chest up. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Back leg. 1, 2, 3, 4, 5. Make sure your hands all like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Back to slow jog. There is just a warm up. Clap your hands. Are you guys ready for the first workout? But we're going to repeat 2 times, okay? The first one, we're going to do jumping jack. If you're going to jump, just do like this.
But if you can jump, jump. In 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jack. 1, 2, clap. 1, 2, 3. 30 seconds. Woo! 5, 4, 3, 2, 1. 10 more seconds. Clap. Straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clap. Together. 10 more seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Slow jog. Don't stop. Don't stop. We have to achieve our steps. But keep on breathing. Okay. Inhale. Exhale. All right. A second workout. We're gonna start with squat. Squat a bit. Squat a bit. Yeah. Squat a bit. Okay. In 5, 4, 3, 2, 1. Squat. 1 and up. Left. 1, 2, and left. 1, 2, left. Okay, let's 1, 2, and left. 1, 2, and right. 1, 2, and left. Okay, keep on breathing. If you cannot do it halfway. Halfway. But if you can do it, 1, 2, and right. 1, 2, and left. 1, 2, and right. 1, 2, and left. Okay, 10 more seconds. Don't worry, it's fine. Don't stop, but keep on breathing. If it's not right, keep on breathing, but don't stop. In 5. Woo! Slow jog. Are you guys okay? Still okay? All right, and next one. Okay, we're gonna start with a high knee jump first. High knee jump. But if you cannot jump, just do like this. If you can jump, please jump. Because we want to pump up our heart rate. Alright? In 5, 4. Keep on breathing. Don't stop. Slow jog. In 5, 4, 3, 2, 1. High knee jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 more seconds. 8, 9, 10. Okay, slow jog. Next one is kick butt. To the right. To the right. Kick your butt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, come with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come with me. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back to slow jog. Okay, keep on breathing. Breathing. Slow jog for 30 seconds. Breathe, breathe, breathe. Alah, senang je lah kan? Breathe, inhale. But still, you have to move because we have to achieve the million miles. Move. Woohoo! Feel it already? Oh, okay, but we have to repeat 2 times. But there's one more workout. All right. Next one is squat crunches. Your hand like this in 5 seconds. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, make sure your core, your elbow to the knee. Scoot for your core. Straighten your core. 9, 10. Okay, last 10 seconds. So do it fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, one more. Last 10 seconds. 2, 3. Straight chest up. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, we're gonna repeat. Repeat one more set, and then we're done. Slow jog for 30 seconds. All right.
Woohoo! 30 seconds slow jog. Inhale before we start with the jumping jack. Okay? This jumping jack this time, I want to do it fast. Please do it fast and count with me. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Alright, we're gonna start jumping jack in 5 seconds. If you're gonna jump, just stay like this. But I want you to clap together, synchronous. 1, 2, 3. Okay, in 5, 4, 3, 2. Jumping jack, come on guys. 2, 3. Come with me. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keep on breathing. 10. Look up. Woo! 1, 2. Last 10 seconds. You'll be fine. And we're going back to slow jog. Woo! 10. Woo! Don't stop. Keep on moving. 1. Okay. Move to the back. Okay. Why don't we change it to make it more fun? All right. Why don't we go to slow jog and clap. Slow jog to the left. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Last 10 seconds. We're going back to squat. And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. This is like still jumping jack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. All right. Slow jog. Breathe in. So this is a break, but I don't want you to stop. Keep on breathing. This is good for your blood circulation. And breathe. Okay. Breathe. Easy, right? Bukan sahaja aktiviti bersukan, penjagaan makanan amat penting untuk kesihatan jantung setiap manusia. Untuk itu, rakan setugas saya sempat membuat demo masakan oleh seorang chef selebriti tanah air. Nak tahu siapa? Saksikan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Episod Hello Doktor hari ini lain sikit sebab apa yang akan kami bawakan iaitu chef selebriti. Siapa yang tak kenal dengan Datuk Fazli? Silakan Datuk. Apa khabar Fatin? Alhamdulillah sihat. Datuk sihat? Sangat sihat. Jantung pun sihat. Okey, bercakap mengenai jantung sihat. Hari ini apa agaknya menu sihat yang akan dikongsikan oleh Datuk? Saya ada dua menu utama. Yang mana yang pertama kita panggil fluffy omelette. Fluffy dan lepas omelette. tu kita ada smoothie. Yang mana smoothie saya akan pakai Nestle Omega Plus yang menggunakan ada juga oats di dalamnya. Jadi kita boleh pastikan apa yang kita makan waktu pagi semuanya sihat untuk jantung terutamanya. Okay, so kita masukkan omelette ke dalam pan. Tengok tu dia nice and fluffy. So sambil kita buat tu, kita akan buat dia punya sauce. Kita pastikan kita menggunakan mentega bukan margarin. Dan kita ada bawang. Dan bawang putih kita tahu memang sihat, dia banyak membantu untuk kesihatan. Dan kita gaulkan sambil kita tunggu omelette kita masak. Kita letak masukkan mushroom. Fatin biasa memasak? Untuk breakfast, yes. Okey, apa kata Fatin tolong saya kacaukan sebelum. Dan sebelah sini pula apa yang saya buat, saya akan bakar tanpa minyak. Wow. Untuk kita letak ada avocado. Tak letak minyak Bakar avocado. tak ada minyak. Okey. Dan kita pakai cherry tomato. Pun sama, tak ada minyak. Kita nak bagi dia blistered saja ataupun kita ada proses haba yang berlaku dalam, jadi dia lebih manis bila kita makan. Dan tu kita tunggu dia masak sikit, lepas tu kita boleh hidang. Dan sekarang saya nak pairkan dengan benda yang paling penting. Sebab dekat sini saya ada Nestle Omega Plus yang ada oats. Okey, boleh tuangkan. Dua di dalamnya. Kita masukkan dua paket. Sedikit air. Dan saya ada 3 bahan utama yang juga sama penting untuk kesihatan jantung. Okey. Dah? Okey, saya ada blueberry. Wonderful. Dan kita ada strawberries. Blueberry, strawberry. Tadi kita masukkan 2 paket oats. Dan saya ada pudina. Okey. Jadi bayangkan kita punya smoothie ni ada rasa
minty ataupun rasa pudina kat situ. Itu kita nak. Orang kata mint lah kan. You ready? Yes. Okay, jom. Bagi dia tahu semuanya. Ya. Okay, dah siap. So once ready, untuk kita boleh hidangkan dan kita akan pairkan dia dengan fluffy omelette tadi. And this particular smoothie kita boleh terus simpan dan hidang ataupun nak buat malam semalam pun boleh dan hidangkan pagi ni tak jadi masalah. Siap-siap inilah untuk kita prepare malam tu. Ya, saya. So inilah sarapannya. Itu dia. Terima kasih Fatin Hamimah. Dengan berakhirnya demo masakan bersama Chef Datuk Fazli itu tadi, maka berakhirlah sudah episod Hello Doktor hari ini. Tapi sebelum itu, mungkin doktor boleh memberi sedikit nasihat kepada ibu bapa yang menonton tentang masalah penyakit jantung ini. Ya, untuk ibu bapa yang mempunyai anak yang bermasalah jantung, ikutlah nasihat doktor, makan ubat ikut jadual dan dos, dan pastikan anak itu memperhatikan kebersihan mulut supaya gigi bersih, gusi bersih, dan periksa gigi berkala setiap 6 bulan. Untuk ibu bapa yang ada anak yang tak ada masalah jantung, amalkan gaya hidup yang sihat. Hidup yang sihat. Tak semestinya sakit jantung kita kena jaga. Yang sihat pun perlu jaga. Senaman mesti ada dan pastikan berat badan tak naik. So BMI itu mesti dalam lingkungan yang normal. Itu 18 hingga 24. Okay. Dan untuk pemuda-pemudi yang bakal menjadi ibu bapa yang rancang untuk hamil, pastikan sihat dan tak ada penyakit kencing manis, dan makan ubat, alkohol, merokok, dan pastikan bayi atau janin terima yang terbaik untuk hari 1000 yang pertama. So it's never too early to take care of your heart health. Doktor nak cakap tadi tu. So kalau ibu bapa atau yang pengantin-pengantin yang baru kahwin tu ingin plan a family, never too early to start taking care of your health. Pastikan yang anda sentiasa bersenam dan mengamalkan gaya hidup yang sihat dari segi pemakanan juga. And that's something yang kita kena encourage walaupun kita sihat ke, kita ada masalah dengan jantung ke, it's something yang kita kena amalkan. Okay. Alright, doktor tadi kepada mereka yang mempunyai masalah jantung, bagaimanakah mereka boleh memastikan yang masalah itu tidak akan mendapat komplikasi atau menjadi lebih teruk? Apakah nasihat doktor? So yang ibu bapa yang mempunyai anak yang bermasalah jantung, so mesti ikut nasihat doktor, makan ubat mengikut dos dan mengikut jadual. Okay. Kedua, pastikan gigi dan gusi bersih, sebab kalau gusi berpenyakit, dia akan menyebabkan kuman ke darah dan jantung akan mendapat infektif endokarditis, jangkitan kuman sebab lubang atau injap yang tak normal tu menyebabkan darah itu mengalir tak lancar. So kuman boleh merebak di sana menjadikan bisul. Okay. So itu yang kedua. Dan ketiga, sungguh pun anak-anak yang bermasalah jantung sudah dibuat operation atau membuat catheter intervention, kebanyakan penyakit jantung, masalah jantung ni dia perlukan pemerhatian dan follow up seumur hidup. So jangan tengok bayi anak itu dah tak biru, nampak sihat, tak datang lagi cek susulan. So kena datang untuk susulan klinik. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada anda dan juga anda sekeluarga. Hello Doktor telah sampai ke penghujungnya. Sarapan pagi itulah topik yang akan kami bincangkan pada minggu hadapan. Jangan lupa temu janji kita setiap hari Ahad jam 5.30 petang secara langsung eksklusif hanya di TV3. Saya Katiana Azman. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi. Bye.